Assalamualaikum semua dan selamat petang. So seperti yang Dr. Jufizal dah terangkan tadi, saya adalah nama saya adalah Nizamuddin Wan Yusof. So saya juga adalah seorang pensyarah di Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan juga seorang Apple teacher. So di sini selain daripada menjadi seorang pensyarah, saya juga seorang researcher. So saya punya background adalah autonomous vehicle, iaitu seperti yang anak-anak boleh nampak lah, macam kereta berjalan dengan sendiri lah. So apa yang saya buat adalah saya kaji manusia di dalam tu. Okay, so selain daripada menjadi seorang pensyarah, saya telah banyak membuat engagement lah dengan rakan-rakan saya seperti Dr. Jufizal, Ustaz Syukri dan yang lain-lain. Sebelum waktu COVID ni biasanya kami memang jarang buat webinar. So kami lebih engage face to face dengan semua orang lah. So kebanyakannya apa yang kami ajar, cara-cara macam mana tenaga pengajar lain ataupun cikgu-cikgu di sekolah menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di iPad di dalam pengajaran mereka. Okay. Selain daripada itu, kami juga ada buat engagement juga dengan pelajar-pelajar sekolah, bagaimana mereka-mereka ini dapat menghasilkan sendiri bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh mereka kongsikan kepada rakan-rakan lain untuk lagi memudahkan cara-cara pengajaran di rumah. Okay. Itu adalah sebersikitlah berkenaan dengan pengalaman kami semua. Okey, tapi untuk itu saya terus kepada topik hari inilah. 是哦， Okay. 可是我上这课 Sorry. AR Alright. Okay. So untuk hari ini kita akan start dengan AR ataupun augmented reality. Okay. Sebenarnya anak-anak atau pelajar-pelajar sekalian tahu ke apa maksud AR sebenarnya ni? Boleh ada sesiapa bagikan pandangan ke apa yang faham sebenarnya dengan AR? Okay. Okay. Sebenarnya sorry. Yes. AR itu simulation, dia gabungan guna kamera dengan 3D model. AR itu augmented reality. Yes. Yang menggabungkan kamera dengan 3D model, dia akan project you punya 3D model dengan image yang dipaparkan oleh kamera. Ya, betul. Correct answer. So basically apa yang rakan anda tadi cakap sebenarnya itu adalah projection ataupun kita augmentedkan ataupun kita tambah sesuatu ataupun 3D model in the real world. Okay. Seperti sebagai contoh kat sini, siapa pernah main Pokemon Go? Jadi mungkin itu adalah salah satu cara AR yang rasanya pelajar-pelajar pernah nampak lah sebelum ni. So macam dalam Pokemon Go ni biasanya kita berada di taman, tak ada apa-apa tapi kita gunakan kamera and then kita projectkan 3D world. Bukan 3D world tapi 3D object di around the world. So kita boleh berinteraksi dengan 3D tu seperti dalam dunia sebenar. Okay. Di dalam pengajaran di sekolah ataupun di dalam kurikulum sekarang pun buku-buku pun dah banyak menggunakan teknologi AR di mana biasanya buku tu adalah static, iaitu just words and pictures yang memang tak ada apa-apa, just tak ada pergerakan apa semua, tapi sekarang dia dah dilengkapi dengan juga teknologi AR di mana kalau kita scan dia punya gambar atau sesuatu part, dia akan menjadi sesuatu objek dalam 3D. Okay. So itu adalah maksud AR dan ada juga yang kadang-kadang macam confuse juga apa beza AR dengan virtual reality ataupun VR. Okay. So macam yang tadi dah diterangkan oleh rakan anda, AR ni lebih kepada kita enhancekan keadaan sekeliling dengan 3D model and so on di dalam dunia sebenar. Tetapi dengan VR ni kita totally immerse di dalam dunia baru ataupun di dalam dunia visual. Maksudnya completely kita dah tak nampak surrounding tapi kita nampak dunia lain. Itu maksud AR dan juga VR, perbezaan dia. Okay. Alright. So sebelum kita start betul-betul menggunakan AR, mungkin saya akan tunjuk dulu beberapa contoh AR lah yang boleh dilakukan ataupun yang telah dihasilkan menggunakan Reality Composer. Okay. So yang pertama sebenarnya sebelum datangnya Reality Composer di dalam iPad, sebelum ni kami juga pernah mengajar student-student membuat AR tapi di dalam 2D. Okay. Apps ini dipanggil AR Maker. Ni zaman dulu lah, saya just tunjuk je apa yang berlaku dalam 2D. So kalau saya play sini, so pelajar-pelajar boleh nampak lah sebenarnya dia yang ini dia bukan 3D modeling tapi lebih pada 2D. Kita boleh projectkan dia. Ni contoh dia macam ni, saya letak salah satu figure Gundam. Okay. And then dia boleh projectkan di dalam dunia sebenar lah. Tapi dia hanya 2D saja. Bila digerakkan ke hulu ke hilir, dia hanya dalam 2D. Ini dulu yang pernah kami ajarkan pada pelajar-pelajar. Tetapi sejak pertengahan tahun lepas kita dah mula dengan
Reality Composer apps. Okay. Ni sebagai salah satu contoh dia, iaitu macam mana kita nak simulatekan button on dengan off tu. Kalau tengok betul-betul dia punya lampu tu sebenarnya bertukar color. Setiap kali kita tekan dengan button merah tu dia akan tukar color lah. Tu contoh dia satu. Okay. Dan contoh lain pula seperti ini, macam kita main bowling di rumah. Okay. So kalau saya pilihkan, okay. So maksudnya dekat sini boleh nampak tak figure ni kecil sangat. Saya cuba besarkan sikit. Alright, lagi sekali. Oops. Okay. So maksudnya dekat sini ini salah satu AR yang dihasilkan melalui Reality Composer, di mana kita boleh bermain bowling ataupun kita boleh simulatekan permainan bowling di rumah. Di sini kalau tengok dekat bawah ni ada beberapa button tu, maksudnya dengan menggunakan speed 10 km sejam ataupun 10 km per hour, macam mana dia bergerak demi bola bowling tu. Lepas tu kalau kita tukar kepada 15 km sejam ataupun kepada 20, jadi kita boleh simulatekan keadaan tu dengan dunia sebenar. Walaupun kita tak ada lane bowling ataupun kita tak ada bola bowling ataupun pinball pun kita tak ada di rumah, tapi kita boleh simulatekan apa yang berlaku. Okay. Dan ini adalah contoh yang semalam Dr. Jufriza sudah tunjukkan berkenaan dengan grease trap, kalau siapa yang masih ingat semalam. Okay. Yang ini adalah salah satu proses lah yang telah dihasilkan melalui AR, iaitu filtration process, di mana macam mana kita nak mengasingkan grease ataupun fat daripada air di bawah sinki tu, macam mana dihasilkan lah. Ini adalah contoh dia macam mana nanti kalau anak-anak atau pelajar-pelajar semua bila dah design sesuatu, prototype atau device, and then macam mana nak presentkan di dalam AR. Jadi orang lagi senang nak nampak, nak faham macam mana keadaan tu berlaku. Ini contoh dia. So kita boleh nampak lah proses tu, mana minyak keluar and so on. Okay. So semua dah kira dah boleh nampak AR tu macam mana. So semua dah ready dah untuk macam mana kita nak menggunakan Reality Composer. Okay, saya harap semua dah okay. Okay, first kali kalau sesiapa yang masih belum download lagi, pastikanlah boleh mendownload yang ini Reality Composer yang ini. Lambang dia adalah lambang seperti lambang cube warna kelabu di dalamnya, dan di luarnya ada macam web labah-labah ni warna kuning. Sebab saya perasan ada juga apps lain dipanggil Reality Composer juga, tapi kalau boleh ambil yang inilah, jangan ambil yang lain. So ini apa yang perlu anak-anak install di dalam iPad. So saya harap semua dah ready yang ni. Okey, bila dah ready, so secara automatiknya di dalam iPad nanti anak-anak akan ada ni lah. Okey, ini adalah Reality Composer dia punya ni. Tetapi sebelum kita start dengan Reality Composer ni, kita kena buat sesuatu dulu. Okey, iaitu kita kena set up awal dia punya setting dia lah di dalam setting. Iaitu anak-anak kena pergi dekat yang lambang ni, lambang macam gear ni, ataupun macam Dr. Jufriza dah ajar semalam macam mana kita nak cari sesuatu app atau sesuatu benda di dalam iPad. Gunakan jari ni, kita dekat tengah-tengah ni, dekat dalam kita punya screen, kita tolak ke bawah. Kita tolak ke bawah sikit sampai kita keluar dia punya ni panggil spotlight. Okey. Lepas tu kita boleh klik lah. Okey, setting. Kalau kita nak pergi setting, siapa yang tak tahu setting. Okey. And then klik button ni lah, button setting. Okey. Okey, bila dah pergi dekat setting ni, apa yang perlu kita buat yang first kali adalah kita cari semula apps tu ataupun Reality Composer tu. So bila kita scroll ke bawah yang tepi ni, kita cari Reality Composer. Okey, yang ini perlu anak-anak buat dululah sebelum kita start dengan Reality Composer sebenar. Klik Reality Composer. Okey. So yang paling penting adalah setting yang ini. Okey. First kali pergi dekat unit ni. Okey, kalau kita klik dekat unit ni, klik. Okey, dia ada metrik dengan imperial. Okey, so Malaysia ni biasanya dia guna milimeter, sentimeter, meter. So itu adalah metrik ataupun unit metrik. Tapi kalau kita kalau kita select imperial, biasanya dia akan pergi pada US punya sistem lah, seperti inches, feet, yard. Tu kita tak nak. Saya tahu awal-awal kita pastikan kita select metrik. Okey, kalau dah select metrik, kita tekan button ni balik untuk undo ke paparan yang sebelum tadi. Klik semula. Okey. And then dekat sini ada 3 button yang lain. Okey. Saya tak pasti dia punya default dia sama ada on semua atau off semua, tapi kalau boleh
Yang use template content ni biasanya kalau saya ni saya off kan. Maksudnya bila setiap kali kalau kita masuk Reality Composer ni, dia tak ada apa-apa kat situ, just completely zero, so kita lagi senang nak masukkan benda-benda lain. Tapi kalau kita on kan aja ni boleh juga, tak ada masalah. Tapi nanti bila setiap kali kita buka kita punya Reality Composer, awal-awal dah ada satu gambar cube ataupun satu objek cube di dalam kita punya Reality Composer lah. Maksudnya itu kalau untuk sesiapa yang belum pernah guna, mungkin just ini on kan saja. Tapi kalau siapa yang nak lepas ni buat kerja banyak ataupun nak buat beberapa file Reality Composer dengan mudah, dengan cepat, so better off kan ni. Jadi tak perlulah kita setiap kali nak select dekat dalam tu nanti kita nak klik, kita padam. Okay. Kalau saya suggest yang ini kita off kan, use template content, kita off kan saja. Okay. Dan yang lagi dua ni kalau boleh biarkan on, sebab ini adalah USDZ file. Ini adalah file yang akan pelajar-pelajar akan hantar nantilah untuk dinilai nanti pada akhir kita punya workshop. Okay. So USDZ file ni kalau boleh dua-dua ni button ni kita on kan. Itu saja. Okay. Yang tapi kalau untuk use template content ni anak-anak boleh on kan atau off kan, tapi bagi saya off kan saja terus. Tak ada masalah. Okay, sampai sini semua faham? Okay. So kalau dah siap ni semua, barulah kita start dengan kita punya Reality Composer. Okay, keluar semula. Okay, ini adalah kita punya Reality Composer. First, macam biasalah, tekanlah Reality Composer. Okay, kalau saya memang dah ada beberapa projek lah, ini yang saya dah try and so on. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin kosong. Siapa-siapa yang baru first time gunakan Reality Composer kosong. So seperti apps-apps sebelum ni yang pernah diterangkan seperti Keynote, Pages and so on. Setiap kali kalau kita nak buat file baru, kita perlu tekan button tambah yang atas ni. Okay, ada button tambah ni, kita ni tekan ataupun button plus. Tekan, dia sedang create lah projek baru. Okay, semua dah sampai sini dah. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh terus tanya dekat chat sebab di sini kami ada beberapa orang juga yang expert dalam Reality Composer, dia boleh tolong shoot jawapan tu, boleh terus jawab kalau ada sesiapa yang tertinggal apa. Okay, okay. Yang pertama sekali dia cakap kat sini adalah choose an anchor. Apa maksud anchor ni? So maksudnya kat sini bila kita buat sesuatu Reality Composer, kita nak buat dunia di dalam dunia sebenar ni, dia perlu anchorkan kita punya app kita punya AR ni pada sesuatu tempat. Maksudnya dekat sini, kalau kita ambil horizontal ni, ini maksudnya nanti bila kita cari aja mana-mana dalam dunia ni, kalau mana-mana tempat yang betul-betul horizontal, flat ataupun atas lantai, bila kita dah dapat detect ataupun Reality Composer ni dah dapat detect, baru dia akan keluarkan lah, dia pancarkan AR kita tu. Okay. Kalau untuk yang vertical ni, maksudnya dia kena cari ataupun anak-anak kena cari dinding yang rata, baru dia boleh pancarkan AR. Tu maksud dia. Kalau yang image ni pula, dia akan cari image-image tertentu baru dia boleh pancarkan AR. Ini biasanya di dalam buku lah. Kalau anak-anak ada buku ada mencipta buku sendiri apa semua ataupun buku sejarah, boleh scan gambar tu nanti and then boleh create lah AR apa daripada gambar buku-buku sejarah tu lah, macam tiba-tiba keluar Parameswara ke siapa ke, saya pun tak ingat sangat lah. Okay. Ni. Lepas tu yang ini pun kalau kita scan pada face ataupun muka seseorang, barulah AR tu akan keluar. Tapi yang ini dia perlukan ni lah, kalau tengok bawah ni dia true depth camera. Biasanya yang paling advance punya devices baru ada true depth kamera. Maksudnya macam LiDAR jugalah, dia boleh scan kedalaman sesuatu di dalam kamera tu punya lens. Dan yang last kali ini adalah objek. Maksudnya kita kena scan sesuatu objek dulu baru AR tu boleh keluar. Okay. So inilah maksud dia anchor. Ini adalah maksudnya anchor. Okay. Tapi untuk hari ini kita akan belajar yang paling basic sekali. Okay. Sebab anak-anak pun nampak sebab kita untuk AR ni kita ada 3 workshop. So saya hari ini akan cover untuk yang paling basic, macam mana nak set up and so on. Pada esok hari kita akan bersama dengan Ustaz Syukri untuk AR yang lebih mendalam. Dan nanti pada hari yang last kali kita akan bersama dengan Dr. Hafizah, di mana dia lagi advance, nanti tunjuk macam mana nak buat sesuatu AR yang lebih menarik. Contohnya macam drone tu dia yang buat dalam kita punya montage tu. Okay. Tapi hari ni kita akan go through macam mana dengan Reality Composer punya function di dalam ni. Okay. So untuk yang pertama ni kita select horizontal saja. Okay. Dia select yang ni. Klik. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay. So bila dah sampai sini, okay, sekarang tengok dekat sini kosong. Tak ada apa-apa. Okay. So siapa yang tadi, kalau ingat lagi tadi, okay, saya tunjuk semula.
Saya punya slide. Okey, kalau sesiapa yang tadi dia punya use template content ni tadi on kan, siapa yang on, saya punya off. Okay. Kalau siapa yang on tadi secara automatik dekat depan dalam AR ni tadi akan ada sesuatu box warna putih. Dia just satu cube je. Tu yang saya offkan, jadi maksudnya saya tak nak benda tu lah, awal-awal tak nak keluar benda tu. Okay. Alright. So saya harap sampai sini dah faham macam mana nak pilih tu. Okay. Okay. First kita nak tahu jugalah semua button-button yang dia ada dekat atas ni. Okay. So biasanya kalau kita dah on ni, yang ini akan keluar. Tapi ini adalah sebenarnya bila button setting. Okay. Ini button setting ni on baru dia ada benda ni. So sekarang ni kita anak-anak boleh tekan aja yang biru atas ni, dia off dululah, dia tutup. Okay, saya tekan, dia tutup. Okay. Okay semua? Alright. Good. Okay, kalau okay, angkat tangan gini je. Jadi saya nampak lah, ada beberapa orang ni saya nampak gini, kira okay. Alright. So, yang atas ni ada beberapa button. Secara generalnya lah, saya terangkan dulu button-button ni, apa dia, nanti kita akan go to ataupun kita buat satu example. Dan anak-anak lagi nampak lah penggunaan button-button ni. Yang pertama sekali ini kita dipanggil scene. Ataupun kalau saya tekan di sini, okay, tekan yang ujung ni, dia akan keluar scene. Scene ni nanti kita boleh susun lah. Maksudnya kalau kita ada AR nanti bila kita dah tekan sesuatu part, kita akan pergi ke scene lain. Maksudnya kita boleh set beberapa simulation. Mungkin sekarang anak-anak mungkin tak berapa nampak lagi, tapi nanti bila kita dah go through nanti anak-anak akan nampak lah. Tapi ini maksudnya untuk beberapa scene yang kita boleh buat ataupun beberapa simulation yang kita boleh buat di dalam AR. Okay, itu yang pertama scene. Okay. Yang kedua, okay, yang ini sebenarnya LLM ni lebih sesuai kalau kita dah ada objek di sini. So untuk tu apa yang perlu kita tekan adalah, sekarang saya pergi dulu yang kepada objek, yang tekan button tambah ni. Mungkin anak-anak boleh terus tekan kepada button tambah. Okay, tekan button tambah. Okay, bila dah tekan button tambah, dia akan keluar library. Ini adalah library yang memang dah sedia ada di dalam AR. Okay, dia ada yang basic punya. Lepas tu ada bentuk chess, event dan semua ni lah, and so on, ada bola-bola. Ini semua dah beberapa AR yang boleh digunakan nanti. Okay. Untuk hari ini ataupun untuk permulaan ni, kita pergi dahulu yang paling basic sekali. Jadi kita boleh nampak penggunaan dia. Okay. Siapa yang ada box tadi, just boleh terus gunakan, ataupun siapa yang macam saya tak ada apa-apa, tekan yang shape yang pertama ni. Kita start dengan box. Okay. Klik box. Okay, dia keluar macam tu. Okay. Untuk dapatkan untuk yang pertama ni, kita yang sini kita boleh tutup dulu lah tepi ni supaya kita nak ruang lagi luas untuk lukis nanti. So yang ni kita offkan dulu. Alright. Okay, bila dah tekan box ni, okay, first kali macam mana kita nak gerakkan ni. Okay, sekarang ni dia ada dua cara. Kalau saya tunjuk saya punya slide. Okay. Di dalam AR ni kita menggunakan satu jari ataupun dua jari bila nak menggerakkan sesuatu benda di dalam Reality Composer. Okay. Yang pertama ni kalau kita guna satu jari saja, kita akan rotatekan view tu. Okay. Tapi kalau kita guna dua jari, kalau kita tekan dua jari, lepas tu kita gerakkan ke kiri ke kanan, dia akan pan lah kita punya view. Pan ni maksudnya kita gerakkan ke kiri ke kanan. Tapi kalau dua jari ni kita membuka ataupun tutup, itu maksudnya kita zoom dia. Okay. Sebagai contoh, di dalam AR ni, okay, kalau saya guna satu jari nampak, saya boleh rotate. Saya punya part. Saya rotate je mana-mana saya nak. Okay. Tapi kalau saya guna dua jari, saya gerakkan dia kiri ke kanan. Dan kalau dua jari ni saya kembangkan, dia zoom in ataupun saya kecilkan balik, dia zoom out. Jadi pakai dua jari ni lah. Okay. Ni kalau nak gerakkan view, pusingkan ke apa, try. Pakai dua jari. Okay, itu penggunaan macam mana kita nak tengok view dia. Okay, alright. So yang pertama sekali bila kita dah ada objek dekat sini, selalunya kita kena pergi yang inilah. Okay, yang setting ni, kita tekan setting, kita onkan setting. Okay, setting. Setting ni dia akan sentiasa berubah-ubah depend pada apa yang kita select. Okay, maksudnya dekat sini, okay. Maksudnya dekat sini, sekarang ni kalau saya tak ada select apa-apa dekat dalam saya punya view AR ni ataupun view yang ada box ni tadi, kalau saya tak ada select apa-apa, dia akan keluar ni, setting untuk anchor.
Anchor ni maksudnya yang tadi itulah yang kita setting adalah kita punya permukaan bawah ni, yang ini. Sebenarnya bila dah select ni pun kita boleh setting klik juga untuk pergi dekat vertical ke, image ke and so on. Tapi kita pakai horizontal dulu. Yang pertama ni kita nak setting anchor kita punya permukaan dunia ni. Maksudnya dekat sini, sekarang kita kalau ada part apa-apa di sini kita boleh select sebagai plane lah. Maksudnya kat sini kalau kita tak tekan plane, kita offkan dia. Okay, kalau kita ini tadi kan, dekat part objek ni, kalau saya select plane, maksudnya kat sini part ni tadi dia akan boleh collide. Collide maksudnya dia akan collide dengan permukaan bawah. Okay. Permukaan lantai itulah. Nanti saya akan gerakkan part ni, kita akan nampak apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Lepas tu kita pun boleh select material lantai tu macam mana. Sama ada yang saya punya plane ni ataupun saya punya permukaan bawah ni saya nak jadikan dia sebagai konkrit, ice, lead, plastik, ada beberapa lagi kat sini, rubber and so on. Sebab bila kita select benda lain dia akan jadi fizik dia pun jadi lain lah. Maksudnya konkrit dia keras. Kalau benda keras dengan keras dia tak akan melantun. Tapi kalau saya select konkrit ni, saya select material lantai ni sebagai rubber, dia akan melantun lagi kuat. Contoh dia. And then contoh kalau saya pakai ice, mungkin kalau saya campak sesuatu barang mungkin dia akan lagi pergi jauh lah berbanding dengan konkrit biasa. Tu maksudnya lah kat sini. Tapi saya first kali saya select je konkrit. Okay. And then gravity. Gravity ni pun kita boleh simulatekan juga. Kita nak cakap kalau 9.8 ni maksudnya gravity bumi lah. Maksudnya kalau kita ada sesuatu part di sini, kita lepaskan dia daripada sesuatu ketinggian, dia akan jatuh dengan kelajuan sama dengan gravity bumi. Tapi kalau contoh anak-anak mungkin ada nak simulate gravity di bulan apa semua, just tukar je lah ni. Maksudnya dia bila jatuh lagi lambat. Dan dia melantun pun sama ikut gravity tu. Okay. So untuk yang itu kita just select ini saja. Yang lain-lain tu kemudian nanti saya akan tunjuk. So untuk yang sekarang ni kalau boleh anak-anak just select plate. Okay. And then jadikan dia lantai kita sebagai konkrit dan kita maintain je lah dia punya speed sebagai speed gravity bumi. Okay. So itu kita punya anchor. Maksudnya dekat sini saya tak ada select apa-apa lagi. Saya tak klik. Tapi kalau saya klik aja dekat kotak ni, bila saya tekan kotak ni, yang tengah-tengah ni cube ni, bila saya tekan, nampak walaupun kita berada di setting yang sama, secara automatik dia punya setting ni adalah setting untuk box. Dia berbeza. Kalau saya tak tekan, saya tak klik box, saya klik mana-mana kat luar ni, saya tak select box, dia akan jadi setting untuk anchor ataupun dunia dia. Tapi bila saya klik cube tu, barulah dia akan keluar setting untuk cube tu saja, bukannya dunia yang kat luar ni tadi. Okay. Okay. So yang pertama sekali adalah dipanggil transform. Okay. Transform ni lebih kepada kedudukan mana kita nak letak kita punya cube dan size dia macam mana. Okay. So cara nak tukar size kalau kedudukan, kalau macam mana kita nak ubah ni, kita boleh buat dua cara lah. Satu, kalau kita tahu kedudukan sebenar ni, kita boleh terus type kat sini. Contohnya position X ni saya letak mungkin dalam 100. Okay. Saya tekan enter ataupun ni, tak nampak dia dah ke tepi sini. Maksudnya jaraknya daripada yang center tadi ke sini adalah 1 meter. Kalau tahu exact number kita boleh guna ni saja, boleh tekan kat mana, ataupun kita boleh gunakan ni lah. Kalau macam sekarang ni, okey, kalau ni contohnya saya tekan yang arrow merah ni, maksudnya saya tekan yang ini. Okey, dan saya boleh gerakkan dia ke kiri atau ke kanan. Ini adalah untuk koordinat X. So ingat merah adalah koordinat X. Okey. And then katakanlah kalau saya tekan yang hijau, hijau ini adalah koordinat untuk Y dia. Ke atas dan ke bawah. Maksudnya anak-anak boleh just klik dekat dia punya tanda cone tu lah. And then kalau warna biru ni, dia ke depan lah. Maksudnya ini adalah koordinat Z. Okay. Ini kalau macam kita tak pasti berapa dia punya koordinat sebenarnya, kita boleh gunakan ni. Okay. Okay. Lepas tu setiap kali macam saya tekan tadi, contohlah warna merah ni, bila saya tekan ni saya pusingkan sikit gambar. Okay. Bila saya tekan merah ni sebenarnya bukan setakat kita boleh gerakkan dalam longitudinal ataupun straight line, kita boleh rotate dia. Bila saya zoom sikit untuk nampak, maksudnya bila tekan merah ni, lepas tu kita tekan dekat gelung dia ni, kita boleh rotate dia. Nak berapa degree part ni. So depend pada kedudukan ataupun apa yang anak-anak nak buat lah nanti dalam design. Okay. Kalau saya ambil warna hijau, dia rotate macam ni.
Semua dalam 3D. Okay. And then katakanlah saya tekan warna biru, dia akan rotate macam ni pula. So sentiasa sebab dipanggil 3D sebab kita ada 3 dimensional punya exist lah. Okay. Alright. Okay, itu adalah untuk yang kat mana kita nak letak kedudukan dan macam mana kita nak set. Dan yang kedua pula adalah dia punya, kalau kat sini dipanggil scale lah. Scale ni kita boleh besarkan, boleh kecilkan saiz dia. Okay. Tapi scale ni biasa dekat sini dia sebenarnya saiz ni sepatutnya 100%. Kalau boleh anak-anak maintain 100%, jangan tukar kalau boleh. Sebabnya kenapa? Bila masuk dekat 100% ni, maksudnya kalau kita letak saiz dia adalah 1 meter, dia sepatutnya menunjukkan kalau kat dunia sebenar pun sepatutnya dalam 1 meter juga. Tapi kalau once anak-anak pergi tukar yang ni, dia sebenarnya macam dalam scale up atau scale down. Kalau boleh ni kita maintain 100 saja. Okay. Tapi macam mana kalau kita nak tukarkan dia punya size adalah yang bawah ni nanti. Okay. Okay, ini dipanggil tadi adalah transform. Transform ni lebih pada kedudukan. Okay. Dan kedua adalah kita pergi dekat looks. Okay. Sebelum saya pergi looks material ni, saya tunjuk yang size dululah. Kat sini baru kita tentukan size ni. Kalau boleh nak tukar dia punya size, tukar kat sini. Jangan guna yang tadi tu. Okay. Okay, macam ni width. Katakanlah nak jadikan width dia berapa. Contohnya kat sini saya letak width 50. Okay. Nampak dia dah manjang dah. Okay. Saya kena ataskan sikit. Okay. Lepas tu katakanlah height. Saya letak berapa. Saya kecilkan lagi jadi 5 pula. Saya enter. So dia macam lagi rendah. Okay. Lepas tu depth. Depth maksudnya yang ke belakang tu lah. Mungkin saya letak dalam 20. So dia jadilah part macam ni. Ni cara macam mana kita nak tukar objek yang paling basic. Kita boleh tukar dia punya sizing dia. Okay. Lepas tu kalau dekat bawah ni, dekat sini kita ada sesuatu yang dipanggil bevel radius. Bevel radius ni adalah kalau anak-anak tengok sini, bucu ni dia tak tajam. Ni saya zoom sikit. Bevel radius ni dia maksudnya tiap-tiap corner ataupun tiap-tiap part yang sepatutnya tajam tu dia akan bagi macam sesuatu radius lah supaya tak nak tajam. Sebab kalau dalam dunia sebenar pun contohnya kalau ada meja kat keliling macam contoh meja depan anak-anak ni pun permukaan tepi tu dia takkan tajam, mesti ada sesuatu radius. So kat sini kita boleh tukar, contohnya macam ni saya besarkan. Nampak? Kalau jadi 1 cm dia lagi membesar, kalau saya kecilkan dia lagi itulah, lagi menajam. Kalau saya letak kosong terus, dia terus tajam. Semua ni depend pada design anak-anak nanti, macam mana nak buat sesuatu part. Dr. Nizam. Ya saya? Ada sikit request ni actually. Okay. Dia minta boleh ulang balik tak cara nak tukar bentuk tu? Okey, nak tukar bentuk yang maksudnya tukar saiz ke atau tukar ni? Katakanlah kalau yang pertama tadi, okey, untuk bila saya masukkan apa? Okey, yang awal tadi boleh masukkan dulu part. Okey, contohnya dekat sini. Tambah, lepas tu kita select shape kat sini. Okay, select shape apa-apa. Bila dah masuk, dah tekan tu, akan keluarlah part kat sini. Okay, bila dah masuk part ni, lepas tu kita kena select part ni, baru kita dapat setting untuk part tu lah ataupun objek. Kalau kita tak select, dia akan jadi setting untuk anchor. Okay, so kita kena select dia dulu. Okay, yang pertama ni, transform ni lebih pada positioning. Kat mana kita nak letak kita punya part tu. Okay, positioning. And then kalau kita nak ubah bentuk, berada yang di bawah ni. Ni di under loop ni, part-part ni lah. Width, height, depth ataupun variance. Yang ini kita nak ubah dia punya sizing dia. Okay, boleh? Okay, so kalau dah puas hati dengan size apa semua, barulah kita boleh tengok dengan material lah. So maksudnya kita nak tengok material, maksudnya material ni bukan material dia, tapi lebih pada look, bentuk macam mana, lebih pada apa, beautification. Okay. So maksudnya ni contohlah saya nak jadikan dia apa, gold. Part ni saya jadikan gold. So nampak dia terus tukar kepada gold. Okay, gold part. Ataupun kalau nak pakai yang basic punya glossy pen apa semua, sini kita ada, boleh select kita punya colour kat bawah ni. Macam kereta lah, kereta kadang-kadang ada glossy, ada matte, ada ni. So kita boleh tekan glossy, kita select ni, kita boleh tukar colour nak warna apa, biru, pink, hijau and so on. Contohlah ni saya ambil warna biru, contoh saja. Okay. Okay. So ini adalah dalam bentuk looks. Ni lebih kepada macam beautification punya ni lah, ataupun lebih kepada finishing punya produk nanti. Okay. And then yang paling penting adalah yang bawah ni lah nanti. Tadi kita just tunjuk masukkan objek,
tukar sizing dan tukar color. Tapi yang penting sebenarnya adalah yang ini, physics. Kalau kita participate ni kita off, maksudnya part ni dia takkan ada apa-apa fizik. Maksudnya dia takkan ada gravity, takkan ada berat, takkan ada apa. Tapi ini kita bila kita tukar ni fizik ni, kita buka ni, kita onkan participate ni, barulah kat sini ada dia punya function dia. Maksudnya kita nak cakap kotak ni adalah konkret macam tadi juga lah. Sama ada konkret ke, ice ke, lead ke and so on. Contoh saya ambil je basic ni. And then collision shape. Collision shape ni macam dalam dunia sebenar macam mana sesuatu part tu kalau collide ataupun berlanggar dengan part lain. Ni adalah dia punya jenis uniform ataupun dia punya deformation dia lah nanti bila berlanggar and so on. Okay. Sampai part ni saya akan tunjukkan apa sebenarnya yang berlaku. Sebab mungkin anak-anak tak nampak lah daripada tadi asyik masukkan fizik apa benda ni, tak nampak sangat kegunaan dia. Okay, so sekarang ni saya just set sampai sini saja. Lepas tu kalau tengok part ni kita berada ni macam ternaik sikit kan. Kalau ya anak-anak tengok balik, kalau anak-anak mungkin ada yang terus direct macam ni kan, ataupun dia set dekat bawah. So salah satu lagi benda yang saya nak tunjuk adalah bila dah sampai sini, okay, button yang kedua saya nak tunjuk adalah snap. Yang ini, snap. Snap ni maksudnya kalau kita onkan dia, semua part ni dia akan ada dia punya body di sini. Maksudnya kalau saya gerakkan ni tadi, okay, saya gerakkan ke bawah, nampak dia macam terus tiba-tiba melekat. Maksudnya dia snapkan part tu dengan part lain, kita nampak ke mana kedudukan dia. Tapi kalau saya offkan ni, button snap yang tadi ni saya offkan, bila anak-anak naikkan ni ke rata ke bawah, dia macam tak ada langgar apa-apa. Go through je. Itu kegunaan button snap lah. Dia membantu anak untuk letak kat mana kedudukan tu. Maksudnya saya tekan on lagi sekali, snap, dia akan snap kat situ. Maksudnya itu betul-betul dia berada atas permukaan. Okay. So bila dah ada macam ini, ataupun sekarang kita boleh tengok apa yang berlaku sebenarnya secara basic. Anak-anak boleh naikkan mana-mana part yang anak-anak dah ada tadi. Okay. Naikkan tinggi-tinggi sikit. Okay. Okay, tadi dekat ni bila kita select ni kita ada fizik kan. Okay, kalau kita dekat yang tadi saya select ni lagi, okay, dekat objek ni. Kalau dekat fizik ni, motion type ni fix. Okay, apa yang berlaku dekat fix ni maksudnya dia tak bergerak. Maksudnya kat sini anak-anak dah boleh start tekan play dulu. Tengok apa yang berlaku. Okay, bila saya klik play, dia stay je. Tak ada apa-apa, fizik. Dia fix. Okay. So kalau nak stop tekan ni je. Okay. So kalau saya tukar yang ini tadi, fix ni, boleh klik, lepas tu kita tekan dynamic. Dynamic ni baru dia boleh bergerak. So bila tekan, lepas tu saya tekan play atas ni. Okay. Button play ni saya tekan. Okay, play. Nampak? Dia jatuh. Sekarang dia bertemu konkret dengan konkret berjatuh. Boleh try dah sampai sini. Okay. So kalau dah ni kita stop balik. Itulah maksud dia. So maksudnya tadi yang paling penting first kita kena set dia punya anchor dia lah. Anchor dunia sebenar. Kita nak set dia sebagai permukaan tu, permukaan macam mana, apa dia punya gravity dia and so on. Lepas tu tiap-tiap objek pun kita boleh kena declare jugalah. Sama ada objek ni material macam mana and then macam dia snap and so on. Okay. Lepas tu kena tentukan juga sama dia nak fix tak bergerak ataupun bergerak. Okay. Contoh yang tadi lah penggunaan ni. So itu basic macam mana kita nak masukkan sesuatu part. Nak letak sesuatu part di sini. Okay. Okay. Contohnya saya masukkan part lain. Okay. Saya masukkan semula part lain contoh saya tekan plus button lagi. Okey, tekan plus button. Okey, kali ni mungkin saya nak letak bola ataupun part lain yang menarik lah. Okey, yang sedia ada ataupun anak-anak pun boleh try juga. Saya cari apa yang menarik di sini. Contohnya saya masukkan bowling. Okey, bola bowling ni. Okey, saya klik bola bowling. Okey. Okey, dia ada dekat bawah dah bola bowling. Okey. So bola bowling ni bila kita ada dua part macam ini, okay, bila klik dekat bola bowling, perasan tak apa yang ada dekat sini? Perbezaan dia antara dua objek ni, walaupun ni objek, ini pun objek. Objek ini yang tadi saya masukkan adalah objek basic, di mana kita boleh ubah dia punya size dia and so on. Yang ni semua kita boleh ubah.
Tetapi kalau part-part lain yang dah memang dah fix bentuk dia apa semua, contohnya macam bowling ni, kita tak ada apa? Kita tak boleh nak ubah dia punya sizing dia tu. Tu maksudnya dekat sini. So perbezaan basic shape dengan shape-shape lain lah. Kalau buka lagi sekali, ni macam ni semua dah memang dedicated. Contohnya macam helmet ni ataupun bola bowling ni juga. Ni pun semua benda-benda yang dah fix size dia. Kita tak boleh ubah. Apa yang kita cuma kalau nak ubah kita boleh ubah dekat sini je lah, yang scale. Ini baru kita tengok sama ada kita nak besarkan bola bowling tu ataupun nak kecilkan ni. Dekat sini baru kita menggunakan skill sebab yang sini kita tak boleh nak tukar size. Macam tadi kita boleh select secara individual lah, secara detail sizing tu. Okay. Alright. So katakanlah kalau dah ada beberapa ni and then katakanlah macam warna part ni macam tak menarik kat sini kan, menyemak je ataupun salah ataupun nak ni, kita boleh padam. Macam mana nak padam? Kita tekan ni, tekan lagi sekali, maksudnya 2 kali tekan maksudnya first mula kita select ni yang part tadi. And then kita select lagi sekali, dia akan keluar ni lah. Nak replace, modify, cut, copy, duplicate, delete. Macam ni saya tak nak part ni, saya delete je. So secara automatik yang apa? Part yang kita tak nak tu kita boleh buang dulu. Okay. Alright. So sekarang ni boleh tak saya bagi dalam seminit atau 2 minit untuk anak-anak masukkan 2 objek ni. Bowling dengan dia punya pinball dia. Sementara saya tengok kalau ada apa soalan saya boleh jawab di ni, tapi yang lain-lain tu boleh proceed masukkan 2 part ni dulu. Okay? Alright. Ada apa-apa soalan, Juf? So far ada yang dah dijawab oleh Ustaz Syukri dan juga mungkin ada soalan can you create moving objects? Okay, fan, wheels and etc. Itu akan di-cover lewat sedikit Dr. Nizam. Ya betul. Okay. So sekarang macam saya dah tunjuk tadi, sekarang kita hanya ada ni lah. Maksudnya saya dah tunjukkan penggunaan button setting. Okay. Lepas tu pun tadi dah tengok button snap. Okay. Dan juga button play. Okay. So sekarang ni kita proceed lagi. Okay. Kalau saya harap anak-anak dah masukkan 2 benda ni lah. Okay. Bola ni dan juga dia punya pinball. Okay. Boleh tak anak-anak susun? Okay. Walaupun tak tahu dimension tak apa, dia punya positioning, tapi boleh tak anak-anak just dapatkan bola ni satu dekat sini. So kalau tengok sini kita ada positioning ni, kita letak 0, 0, 0 lah. Okay. Ni 0. Saya letak bola bowling ni juga 0. Okay. Dan juga dia punya Z pun 0. So saya tekan enter. Dr. Nizam, ada soalan, ada yang tertinggal macam mana nak masukkan bola bowling tu? Macam mana nak masukkan bola bowling? Okey, campaign sekali tu. Okey, saya delete lagi saya punya bola bowling. Okey, double click, delete. Okey, macam mana nak masukkan bola bowling ataupun apa-apa objek yang ada dekat dalam library ni, tekan saja button tambah. Okey, tekan button tambah. Kalau dalam Keynote, dalam apa-apa saja pun basically dia akan guna button tambah je untuk add benda. So kita tekan button tambah. Lepas tu kita carilah. Kita carilah dekat sini, kat mana bowling. Boleh gunakan search function ataupun kita just scroll aja. Tengok mana yang menarik nak try, masukkan chess pun boleh apa semua. Tapi untuk kali ni just masukkan bowling. Okey, bola bowling ni tekan. Dah. Okey. Okey. So kalau dah ni boleh tak anak-anak sekarang dia macam berada di sebelah-sebelah. Boleh tak anak-anak gerakkan ni, kita letak dia somewhere jauh sikit, mungkin dalam 3 meter. Okay. Kalau tak pun kita boleh gunakan ni lah, masukkan ni. And then pastikan dia berada betul-betul di sini. Maksudnya dekat sini, saya masukkan nilai X ni adalah 0. Maksudnya saya samakan je, dia punya positioning dia 0. Y ni 0, maksudnya dia tak ada naik, tak ada turun. Dan yang Z ni maksudnya jarak daripada yang kedudukan asal ni saya masukkan negatif 300. Maksudnya negatif ni maksudnya dia ada side. Okay. Mungkin anak-anak boleh masukkan sekali. Okay, maksudnya sekarang boleh nampak tak ada anak-anak just tengok dekat saya punya ni. Bola ni saya masukkan koordinat dia sama macam ni. 0, 10.5 dengan 0. Kedudukan asal dia dekat sini tadi. Okay. Dekat kedudukan sini anak-anak boleh try masukkan koordinat ni. Okay. Dan kedudukan pinball ni, dia punya pin dia 00 negatif 300. Okay. Boleh?
kalau ada pelajar yang dia tak ada yes, saya tak syukuri dia jawab. Okay. Dia tak boleh, dia tak ada button activities, slot activities tu. Slot activities. Dia tak dapat jumpa bowling punya bola dan pin tu actually. Okey. Kalau tak ada tak apa, kita boleh try je guna apa-apa part yang ada kat Kan dalam ni. Tak apa, latihan ini dulu. just contoh aja. Yes. By the way, Nizam, Ya, saya. bateri dah 13% tu, jaga-jaga. Oh, ya. Sorry. Itulah salah satu sebab dia bila pakai reality composer ni, dia pakai memori dia agak tinggi sikit. So processor dia banyak dia nak ni, so pastikanlah bateri sentiasa cukup. Okey, terima kasih Dr. Juf. Alright. So bila dah set up untuk ni, ini bahannya dua benda lah. Maksudnya saya just letak ujung-ujung macam ni. Okay. So satu lagi button yang saya nak tunjuk adalah ni. Adalah button yang ni. Ni dia panggil frame. Okay. Kalau kita tekan button ni, tekan frame ni, dia akan ada dulu lah. Satu frame scene, satu lagi frame selected. Apa maksud dua ni adalah bila kita tekan frame scene, kita klik, dia akan tunjukkan semua part benda yang ada kat situ sebenarnya. Kalau ada part-part lain pun dia akan tunjukkan scene dekat situ secara total. Tapi katakanlah bila part ni saya select bola bowling ni, akan jauh sangat tu kan. Nak zoom boleh ataupun tekan balik dekat situ, nampak secara automatik yang ini pun dah ada on juga. So maksudnya kita boleh select ni, so dia akan zoom in untuk part tu saja. So, sepatutnya dia zoom in ataupun part tu sebenarnya berada di tengah-tengah lah. Okay. Maksudnya kat sini kalau kita select yang selected ni, part ni sepatutnya berada di tengah-tengah kita punya view. Kalau kita ambil frame scene, dia akan try masukkan semua atau semua frame scene tu berada di tengah-tengah. Tapi kalau contoh macam ni saya select bowling tapi saya pergi ke tempat lain, bila saya klik frame selected, dia akan tunjukkan yang part mana yang kita select tu berada di tengah-tengah. Itu kegunaan button ni lah. Ni dipanggil frame. Okay. Alright. Okay. So bila dah ada ni, benda-benda kalau buka balik lagi sekali, okay, contohnya dekat sini lah, kita klik lagi sekali dekat plus. Kali ni kita nak tengok macam mana kita nak masukkan teks. Yang dua ni kita biarkan dulu. Okay, yang dua ni kita biarkan dulu. Sekarang kita tekan ni, tambah. Kalau nak masukkan teks pun dia dekat tambah juga. Kat mana teks tu, dia berada di sini lah. Di basic ni, bawah ni. Tu kita ada button ataupun kita ada function text. Ni pun kita boleh tambahkan juga. Okay, lagi sekali. Kat mana kita nak masukkan teks, kita tekan tambah. Dan kita scroll lah ke bawah ni, dia biasanya dekat dalam basic ni, lepas tu kita akan jemput teks. Tekan aja button teks, dia akan jadi macam ni. Ini contoh dia lah. So seperti tadi jugalah. So anak-anak boleh klik ni, and then mungkin boleh gerakkan dia ke depan sikit, atau macam ini, ke mana-mana saja boleh letak. Cuba tengok, sekarang bila saya gerak-gerakkan ni, nampak ada macam warna kuning-kuning tu kan. Itu kegunaan button snap. Yang ini tadi. Contohnya maksudnya bila saya scroll ni, dia akan tengok dia macam kalau saya letak sini, maksudnya saya berlanggar ujung A kecil tu dengan permukaan bola belah kanan tu, dia snap, maksudnya dia berada pada kedudukan yang sama. Kalau saya gerak lagi, A besar pula berada betul-betul dia snap kat tepi. Tapi katakanlah kalau saya off benda ni, saya off kan, nampak? Nampak dia tak ada snap. Dia macam free je boleh gerak. Tu kegunaan button snap. So dia depend macam mana nanti anak-anak nak tengok lah, nak buat AR ni lagi mudah ke lagi senang. Kalau saya just on kan aja. So saya boleh nampak kat mana kedudukan saya punya antara objek-objek di dalam ni. Okay, tu kegunaan button snap. Okay, so A ni kalau tengok bila saya klik ni, tengok dia punya setting dia pun lain. Khas untuk A saja. Maksudnya tadi transform sama macam objek tadi, kita ada untuk positioning, rotation ni kita boleh rotate lah. Maksudnya A ni bila saya klik yang merah ni, saya nak macam dia dongak sikit. Mungkin saya gerakkan ataupun condongkan dia dalam 45 degree. So kalau tengok daripada set tepi, A saya ingat lah macam tu. Ni contoh dia. Okay. And then untuk A ni tadi ataupun untuk text, kita ada scale, kita ada juga loop. Loop ni dia lebih pada thickness. Maksudnya kalau anak-anak gerakkan tebal kan, nampak tulisan itu makin tebal. Tu dia punya loop dia lah. Okay. And then font size macam biasalah, kalau kita dalam tengah menaiting type sesuatu ke, kita boleh tukar size dia punya font lah. So font ni mungkin saya boleh letak besar sikit, mungkin saya letak 20. Dia jadi besar macam tu. So kalau ni memang nampak besar sangat, tapi kalau kita scroll down dia macam kecil lah. So depend macam mana anak-anak nak set up nanti bila nak buat AR. And then
Tu saya select lagi sekali. So tadi dah tengok looks, thickness, font size. Ni background. Background ni maksudnya sekarang kalau tengok dekat A ni dia tak ada apa-apa. Tapi kalau on kan background, dia akan ada macam box lah. Okay. Box ni pun kita boleh tukar. Okay. Macam background ni mungkin saya gunakan warna purple. Dia jadi macam tu. Ataupun kalau yang teks ni mungkin saya boleh tukar kepada warna lain lah. Mungkin warna hijau. Tu contoh dia. Ni depend pada anak-anak lah nak try and so on. Okay, ni tukar color, tukar teks, tambah background belakang. Kalau tak nak background, just tutup je atas ni. Yang ini tadi. Yang add background ni kita boleh off, tak ada background. Kalau nak, kita tambah. Okay. And then dekat bawah ni barulah kita keluar dia punya teks. Bukan tab dekat dalam AR tu lah, tapi kita tab dekat sini. Maksudnya kita bukan tab dekat sini, tapi kita tab dekat sini. Contohnya lah dekat sini saya tulis hit me. Contoh dia lah. Lepas tu tanda seruan macam tu. Oops, satu. Alright. So nampak dekat sini secara automatik pun dah tukar hit me. Okay. Saya tertukar tadi. Color ni sepatutnya warna terang sikit. Okay. So dekat bawah ni itu saja. Lepas tu hit me. Lepas tu macam biasa lah nak select tepi ke apa tengah ke, and word wrap. Ni semua basic macam anak-anak pernah guna lah. Kalau guna words ke atau pernah guna pages sebelum ni pun sama juga function macam mana kita nak tulis start. Okay. Sampai sini boleh? Semua okay? Alright. So itu contohlah macam mana kita nak masukkan teks. Tapi kita juga boleh masukkan gambar dalam kita punya AR. Contohnya macam kita nak masukkan gambar anak-anak, mungkin nak ada gambar-gambar menarik ke apa ke, nak letak dekat sesuatu box ke, atau mungkin anak design sesuatu mesin, lepas tu kat tepi tu nak letak simbol simbol danger ke, ataupun kita boleh buat. Cara nak masukkan gambar, ni kita guna kaedah floating. Pertama sekali, kita kena keluar dulu lah. Saya tekan home button ni, kita keluar dulu. Okay. Pertama sekali kita kena pastikan kita punya kalau guna iPad ni, pastikan foto ni berada di sini lah, di dalam dock ni. So maksudnya bila saya buka mana foto, lepas tu saya tutup balik, nampak dia dah ada dah. Ni kita guna kaedah floating. Floating macam mana? Saya rasa Ustaz Syukri pun dah tunjuk dekat dalam kita punya Telegram punya group macam mana nak floating tadi dengan gambar saya semua tadi. Ada contoh dia. Saya tunjuk dekat sini. First kita buka kita punya AR ni tadi. Okay. Macam mana kita nak floating? Gunakan jari ni kita tolak pelan-pelan daripada bawah ke atas sikit sampai dia keluar dock bawah tu. Lepas tu kita tekan dekat kita punya galeri ataupun foto ni, kita klik. Lepas tu kita naik mana? Tu. Lepas tu ni namanya floating, baru kita buka macam ni lah. Okay. Alamak. Oh tak boleh dia bila saya buat macam ni dia akan jadi ni. Okay. Tak boleh. Dia terkeluar. Okay. Sekejap saya masukkan terus dalam ni jadi senang. Tak. Zoom dia tak boleh floating maaf Tapi kalau anak-anak dah boleh tu, maksudnya nanti kalau jumpa gambar-gambar kalau ada gambar-gambar menarik, just boleh terus floating bukan floating boleh terus masukkan je gambar tersebut dalam ni. Saya cari mana gambar ni, masukkan. Okay. Saya kena share semula saya punya ni. Kena share semula. Sebentar Zoom, share screen. Okay. So mungkin tak nampak cara dia macam mana ni tadi, tapi mungkin anak-anak boleh tengok balik video yang Ustaz Syukri sebelum ni dah tunjukkan dekat dalam Telegram. Macam mana nak floatingkan tadi kita punya kita punya galeri tu dekat atas. Lepas tu mana gambar nak menarik, mana gambar kita nak masukkan tu, kita tekan gambar tu lama-lama, lepas tu drag aja masuk dalam ni. So dia akan keluar macam ni lah. Kalau kita copy dan paste saja boleh? Copy dan paste. Itu saya belum pernah try lagi. Mungkin boleh juga, kita boleh try. Okay. Maksudnya buka saja galeri ni tadi, foto. Mungkin saya tekan ni, saya copy. Sebab yang ini saya tak pernah try cara copy and paste, mungkin saya letak sini. Dia tak ada button paste. So maksudnya tak boleh. Tak boleh. Okay, tak boleh. Okay.
Okay, so maksudnya tadi kita nanti saya akan cuba buatkan satu video, lepas tu saya akan post dekat dalam Telegram lah macam mana kita nak buat ni. Sebab dalam Zoom ni dia tak boleh nak share apa, tak boleh nak floating, jadi dia akan secara automatik dia akan stop saya punya share screen. Okay, so maksudnya bila dah masuk gambar ni, sama juga macam tadi lah, macam benda lain kita boleh pusingkan dia macam ini and so on. Lepas tu boleh besarkan dia, okay, nak besarkan dia kecil, depend pada yang tepi ni lah, dekat setting ni. Ini button setting. Okay. Okay. Itu contoh sekarang dah cover macam mana masukkan teks, macam mana nak masukkan gambar. Gambar ni mungkin tak cover sangat, nanti saya akan postkan video dalam Telegram. Okay. Itu contoh-contoh dia. Okay. Maksudnya gambar ni nanti kalau katakanlah ada apa, anak-anak ada gambar box ataupun ni, kita jangan masukkan kotak macam ni. Sesuatu kotak kat belakang dia. Okay. Maksudnya kat sini kita boleh kotak ni kita boleh besarkan saiz dia. Okay, contoh macam ni, lepas tu saya tukar color dia, contoh je tukar color macam ni. So gambar ni bila saya drag ni, saya gunakan macam tadi saya gunakan button snap. Okay. So saya boleh tahu kedudukan gambar ni betul-betul berada di atas kotak. Sepatutnya berada di atas kotak. Oh. Okay, sepatutnya berada di atas kotak lah. Dia snap. Warna kuning tu dia snap. Okay. Nampak dia berada betul-betul di atas tu. So yang kotak ni saya ejar lah. So maksudnya mana dah tahu anak-anak ada gambar nak masukkan sesuatu tanda ke apa, kita boleh guna cara ni. Okay. And then okay, ni tadi. So sekarang kita dah ada bowling dan kita juga dah ada pinball. Okay, tadi macam mana kita nak animate. Secara basic dia, animate adalah kita guna button ni. Okay, button yang ada gambar macam ada apa meletup ni dengan arrow keluar. So ini adalah button behavior. Apa maksud behavior? Adalah kita punya animation lah. Kita nak behave macam mana kita punya AR. So tekan button behavior ni. Nampak? Bila tekan button behavior secara automatik setting ni akan off lah. Kalau kita tekan setting, behavior akan off. So kita tekan button behavior. Okay. Dekat sini kita punya setup. Kita nak behavior apa kat tepi ni. Okay. So pertama just tekan tambah saja. Macam biasa tekan tambah sini. Dia akan keluar. Ini semua adalah behavior ataupun animation macam mana kita nak ia yang dah di pre-define. Maksudnya bila kita tekan tab dia akan flip. Yang ni pula bila kita tap dia akan mainkan sound. Kalau ini kita tap dia akan add force. Dan so on. Ataupun kalau tak tahu nak apa just pakai custom. Custom ni maksudnya kita define sendiri tiap-tiap satu behavior. Okay. Tapi untuk contoh ni saya akan gunakan ni lah. Tap add force. Maksudnya saya Jo, boleh tolong? Sebentar. Okay. Alright. Okay. So untuk hari ni saya akan tunjukkan macam mana nak animatekan ni lah secara simple. Okay. Sebab besok Ustaz Syukri akan terangkan lebih detail lah berkaitan dengan behavior and so on. Okay, sekarang saya nak tekan tap and add force. Maksudnya saya nak gerakkan bola bowling ni, yang belakang ni tadi, langgar ni. Itu contoh dia. So maksudnya saya tekan plus, saya tekan je tab add force. Okay. Tab force. Okay, dia akan keluar macam ni. So kalau awal-awal bila anak-anak nampak ada tanda seruan ni, tanda segitiga ni dengan tanda seruan ni, maksudnya sekarang ni kita punya behavior ni masih tak lengkap, ada masalah. Masalah maksudnya kita tak setting betul-betul lagi. Okay, apa yang kita perlu buat, kita tengok tiap-tiap satu behavior dia punya sequence dia. Ni dekat bawah ni dia punya sequence lah. Okay, maksudnya kat sini, okay, yang pertama ni untuk yang ni trigger. Trigger ni dalam AR kita dia nak trigger macam mana? Secara automatik ke, kita tekan baru dia on ke, tu masuk trigger. So yang pertama ni kita nak trigger dia macam mana? So kita dekat sini, dekat effect object ni kita tekan choose. Choose. Okay, so bila kita nak tekan, maksudnya sekarang saya jadikan bola ni lah sebagai saya punya trigger. So bila tekan tu saya tekan bola ni. Bukan teks tapi bola. So bola ni jadi trigger dia lah. Bila saya nak buat apa-apa animation, saya tekan tu baru dia bergerak. Itu contoh. Okay. Lepas bila dah select, tekan done. Tekan done saja. Done. Okay. Nampak dekat sini dah tak ada tanda seruan. So maksudnya kita punya setting dah ada lah. Dah betul lah, dah boleh guna ni. Tapi the next one, masih ada lagi. So sebab kita tak beritahu untuk apa dia punya behavior dia macam mana kita nak buat. Okay. So sekarang ni adalah behavior add force. First kita kena choose lah. Kat sini choose. So tekan ni. Okay, kita choose bola ni. It's not okay. Sebab tadi saya tak select ni.
Macam tadi sebab tadi mungkin dekat bola ni saya lupa untuk select ni sebagai dynamic sebab dia sekarang fix. Okay, saya select balik bola ni, pergi dekat physics. Okay, physics ni, lepas tu tekan participate. Okay, dekat bola ni tadi saya kena tekan participate, lepas tu fix ni saya kena tukar pada dynamic. Okay, tu dia. And then kalau ni pun maksudnya tadi dekat saya punya bola pinball ni pun saya tak tukar jugalah. Maksudnya secara default dia adalah fix. Saya kena tekan tu. Okay, dekat physics ni saya tekan participate. Fix ni saya kena tukar kepada dynamic. Sebab dynamic kita nak tengok dia punya pergerakan je lah. Okay. Okay, bila dah dia tu baru kita tekan balik masuk ke dalam behavior. Okay. Behavior ni tadi yang tak lengkap lagi ni. So saya tekan semula choose. Okay, saya tekan bola bowling ni. Tekan done. Lepas tu kita boleh decide berapa kilometer per hour. Okay. So sini mungkin saya letak dalam, nak kuat sikit mungkin dalam 25 lah contoh dia. Tekan enter. Alright. Tapi kalau tengok sekarang, kalau saya tekan Air Force, dia akan naik atas. Tu. Tapi saya tak nak ni, saya nak dia pergi ke saya punya pinball ni lah. So macam tadi lah. Yang ini, kita tekan dekat arrow depan ni, kita gerakkan dia ke bawah, kita turunkan dia. Lepas tu daripada atas ni kita boleh tengok lah kalau kita nak straight. Kalau kita nak tengok dia punya ni tadi, Air Force ni, bila saya onkan ni, okay, bila nak Air Force ni, kalau saya tolak ke tepi, dia takkan kena lah sepatutnya. So kita nak terus direct. So pastikan dia direct lah ke sana. Just pusing-pusingkan view, tengok betul tak kita punya arrow ni. Okay. Kalau dah boleh tekan play dah sebenarnya. Okay. Sebab ini dah tak ada lambang dah. Dah tak ada lambang. So sebenarnya anak-anak dah boleh tekan play. Kita tekan play. Okay, sekarang hit me. Maksudnya anak-anak dah boleh try tekan dekat bola ni. Saya zoom in sikit. Saya pusingkan sikit. Okay, saya tekan kat bola ni. Tak. Boleh dapat. Okay. So ini paling basic lah kalau nak buat animation ni. Paling basic. Dr. Nizam, Yes, saya. boleh tak ada student tanya ni, boleh tak nak kalau nak delete effect tu sebenarnya? Delete effect. Effects yang mana tu? Itulah saya pun confused juga ni. Untuk IC Haikal, delete effect. Boleh onkan mic tak? Sebab saya tak berapa faham. Ataupun boleh ni. Effect yang ataupun Macam mana nak delete efek bola tu? Macam mana nak delete effect? Effect maksudnya effect dia tengah bergerak ke atau effect waktu, sebab saya tak berapa faham sangat effect mana satu ni dimasukkan. Efek dia bergerak. Effect dia bergerak. Kalau nak hilangkan tu kita just padam je lah ni behavior ni. Behavior ni maksudnya kita tekan lama-lama. Dia akan keluar ni. So kalau kita tekan delete, dia delete dah. Maksudnya dah tak ada dah dia punya effect dia lagi. Maksudnya animation tu pun hilang terus. Itu ke maksud dia? Ya. So maksudnya kat sini behavior, kita boleh ada beberapa behavior. So macam ni kita boleh tukar. Kalau tekan sekali je dekat behavior ni, tekan sekali, dia akan, kita boleh retype balik lah apa yang berlaku. So maksudnya kat sini saya tekan bowling move ataupun ball move. Okay, contoh dia lah bowling move. So kita boleh tahulah apakah behavior kat tepi tu, lepas tu tekan enter. Itu kalau kita nak tukar nama-nama dia. Tapi kalau nak delete terus, kita boleh tekan lama-lama tepi ni, lepas tu tekan button delete. Okay. Okay. So ini adalah button behavior. Behavior ni sebenarnya lebih kepada animation. Sebenarnya kita boleh set nak masukkan music, nak pergi trigger macam tadi lah, bergerak ke atau ada benda tengah jatuh ke and so on. Depend pada design lah nanti nak buat macam mana. Ataupun bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Itu pun boleh ditunjukkan. Okay. So lepas tu bila dah ada ni, katakanlah dah rasa sedap, okey apa semua, kita boleh tekan balik button behavior ni untuk tutup. Lepas tu macam mana kita nak playkan ni dekat kita punya real world. Inilah baru kita masuk ataupun kita tekan AR. Okay. Bila nak tekan AR ataupun ni, just tekan di AR. Saya akan cabut ni. Okay. So maksudnya kat sini saya tekan AR.
Lepas tu secara automatik dia akan tukar kepada ni lah, kamera. Dan pastikan bila dia cakap tu move iPad to start, kalau boleh dia punya permukaan ataupun dia punya surrounding dia adalah jelas, terang. Sebab kalau gelap dia susah nak dapat. Kalau terang ni saya sekejap aja dia akan dah boleh detect dah kat mana letak. Okey. So maksudnya terang dah dapat lah. So saya boleh pakai dua jari ni, saya boleh susun balik. Letak dia kat mana pakai dua jari. Okey. Maksudnya saya boleh letak dia kat mana kedudukan saya nak. Okey, rasanya macam ni tempat yang kita nak ni, barulah kita tekan play. Tekan play barulah dia masuk dalam mode play. So, ni sekarang dia boleh gerak macam boleh ke kiri ke kanan. Tapi kalau dah tekan play, dia dah fit kat situ. So sekarang kalau saya gerakkan nampak dia macam gerakkan kat sana atau sini macam 3D lah. Lepas tu dia pun dah fit dekat atas lantai. So sekarang saya tekan hit ni, saya tekan kat bola tu. Dia pergi jauh. Tu contoh paling basic lah kalau nak buat animation esok. Nak lagi complicated, Ustaz Syukri dengan Dr. Hafizah akan tunjukkan lebih power nanti. Okay. So kalau dah ni kita tekan stop je lah. So dia akan stop. Okay. Lepas tu kita boleh tutup AR, tekan balik AR, tekan ni. Okay. Dan katakanlah kalau macam ni, so sekarang kalau kata saya nak cari tempat lain, bila saya tekan AR je semula, saya tekan lagi sekali AR, nampak? Secara automatik dia dah fix dekat tempat tadi yang kita letak lah. Dia punya apa? Bowling ni apa semua dia dah fix. Kita tak boleh cari tempat lain. So maksudnya kita kena reset dia punya anchor. Nak reset macam ni sekarang dia dah kat situ saja. Saya tak boleh buat apa-apa. Maksudnya kat sini saya tutup AR. Okay. Saya pergi balik dekat button setting ni. Setting. Dr. Nizam, bateri tu takut lah 8%. Tak apa. Jangan risau sebab ini nak tunjuk tengah bergerak. Nanti baru cocok. Okey, terima kasih Dr. Ju. Okey. So maksudnya pergi dekat ni, jangan select apa-apa, pergi balik dekat setting ni, dekat anchor Anchor ni kita klik je mana-mana, jangan yang tadi kan horizontal, kita just klik dekat vertical, lepas tu klik balik horizontal. Lepas tu baru tekan AR ni semula. So dia macam baru nak set up lah nampak. Baru nak set up dekat mana kedudukan dia. Contohnya saya nak letak jauh sikit kat situ ataupun atas meja, kalau boleh dapat atas meja, saya cuba. Nampak? Atas meja dah boleh dah. Yang penting dia punya apa? Pencahayaan tu kena terang lah dekat mana kedudukan. Ni saya boleh pusingkan lagi. Ni contoh dia lah. Sekarang saya dah ada tempat baru. So saya tekan je button play. Saya boleh lah main bowling atas meja. Tu. Tu contoh. So maksudnya anak-anak bukan setakat boleh tunjuk atas lantai, kita pastikan permukaan rata, lepas tu kita tengok kita punya ni lah. Scene apa yang paling menarik dan paling kreatif yang anak-anak boleh tunjukkan nanti bila nak present idea menggunakan AR. Okay? Tu dia. So setakat ni saya dah untuk hari ni saya dah cover ni lah button-button yang paling penting lah, maksudnya setting, behavior, AR, play, plus ni tadilah kita nak tambah-tambah objek. Kalau tekan info ni just info ni sajalah, kalau ada warning ke apa ke itu tak apa, kita biarkan dulu. Lepas tu saya pun dah terangkan pasal objek, snap, frame. Ni button undo. Maksudnya kalau ada apa-apa masalah, kita tak perlu delete, kita boleh undo je. Maksudnya undo tu kita revert balik semula. Tapi ingat dia tak ada redo. Maksudnya kalau dah undo tu, kita kena buat balik semula yang apa kita dah buat. Lepas tu yang last sekali adalah scene. Scene sekarang pukul 4.13. Saya ada masa berapa lama lagi, Dr. Juf? Sekarang dah pukul 4.14. So mungkin dah lagi 2-3 minit, 5 minit mungkin kita nak wrap up. Biasanya kita 4 suku Alright. Okay. Tapi boleh habiskan dulu sikit apa ni. Okay, sikit lagi mungkin saya tunjuk apa maksud scene lah. Okay. Ni scene ni sebenarnya adalah scene, beberapa scene yang kita boleh letakkan lah. Kalau contohnya yang ini kita menggunakan satu animation lain, lepas tu scene kedua pun kita boleh buat animation lain. Yang ini mungkin saya, sebab saya rasa pun ramai partisipan macam masih macam agak heavy juga hari ni. Tak ada, saya stop je untuk hari ni. Yang ini saya akan bagi pada Dr. Syukri lah untuk terangkan lebih detail lah berkaitan dengan scene-scene ni. Okay. Sebab rasanya agak kram juga ni, pelajar-pelajar nak tengok satu-satu, semua nak faham. Okay. Tapi scene ni macam untuk ubah daripada satu scene ke scene lain. Maksudnya kat sini kalau tengok semula dalam saya punya slide. Okey. Tengok semula dalam contoh slide saya lah tadi. Okey, ni saya besarkan. Saya besarkan sikit. Okey.
Okey, contohnya kat sini ni adalah contoh kalau saya gunakan scene mungkin tak nampak tepi dia, scene. Maksudnya kat sini kalau saya play ni, first dia pergi ni dengan 10 km sejam. Okay? Tapi kalau saya klik 15, sebenarnya dia tukar scene lain dengan force dia lain. Tu dia. Maksudnya setiap kali tekan tu dia akan pergi ke tempat-tempat lain. So scene tu nanti dia akan macam pergi ke slide lain ataupun pergi ke animation lain. Kalau kita tekan yang lain, dia akan pergi ke animation lain. Okay? Alright. Transform world and local untuk apa? Okay. Okay, saya tunjuk semula. Okay, ni saya rasa saya faham. Contohnya ni. Kalau saya tekan ni, dia ada transform world, transform, mana tadi? Dekat tepi ni. Transform world dengan transform local. Okay. Transform world ni, kalau dalam siapa yang nak pergi go on for engineer, lebih kepada technical drawing and so on. Transform world ni maksudnya dia transform ataupun positioning ni, dia akan berpandukan kepada XX yang original, iaitu yang 000. Maksudnya kat sini, contohnya kat sini, okay, saya tunjuk yang 4 ni lah. Okay. Kalau saya transform world ni, maksudnya bila dalam setting, saya gerak ni, dia punya transform positioning ni, semua ni refer kepada 000 yang, semuanya refer kepada 000 yang dekat bowling ni. Okay, ataupun saya pergi dekat bowling ni lah. Okay. Maksudnya kalau saya gerak kan, nampak? Dia yang button yang kedudukan macam bulat ni, ini adalah 000 coordinate untuk transform world. Tapi kalau transform local, dia berdasarkan yang ni sendiri. Maksudnya dia berdasarkan kedudukan yang dekat sini. Maksudnya dia punya koordinat semua ni, kalau saya pusingkan ni mungkin bola ni kita tak nampak. Ataupun yang ni, katakanlah saya bila konakan dia, nampak dia punya ni, arrow ni pun berubah kedudukan dia. Maksudnya dia depend pada local. Local ni maksudnya objek mana yang awak pilih, dia akan follow yang itu. Positioning. Okay. Ataupun saya tunjuk dua contoh lah. Maksudnya ni bowling. Okay, macam mana nak buat satu lagi bowling, saya klik bowling ni. Lepas tu saya copy. Saya letak sebelah je ni, saya paste. So saya ada dua bowling. Okay, saya nak tunjukkan beza antara transform world dengan transform local. Maksudnya sini kalau saya klik ni, ini adalah transform local. Transform local ni maksudnya bila saya klik ni, saya gerakkan ni ke kiri ke kanan, nampak dia punya arrow untuk lain-lain pun berubah. So maksudnya kalau saya klik yang merah ni pula, nampak dia akan sengit macam tu. Tapi kalau saya gunakan transform world, kata untuk yang sebelah ni, bila saya gerakkan ni ke kiri ke kanan, dia punya kedudukan XYZ tu dia berdasarkan paksi yang sama daripada 000 tu. Maksudnya menghadap ke atas, straight, melintang dan ke ni lah, ke depan atau ke belakang ni. Nampak dia still sama. Saya pusing macam mana pun dia still sama. Tapi kalau saya pakai local, nampak dia berpandukan pada part tu saja. Objek tu punya local exist. Tu maksud dia. Okay. Alright. Itulah macam mungkin susah sikit nak nampak. Tapi sebenarnya kalau anak-anak dah try nanti boleh nampak lah. Ini sebenarnya memang 3D ni agak tinggi sikit lah kalau untuk anak-anak yang belum pernah menggunakan lukisan kejuruteraan. Sebab saya rasa ada yang dah pernah gunakan lukisan kejuruteraan mungkin faham lah berdasarkan istilah koordinat ni. Okay. Ada lagi soalan, Juf? Saya rasa banyak juga dah terjawab. Lepas tu mungkin adakah behavior force dalam y-axis sahaja? Apa dia? Boleh ulang? Adakah behavior force dalam y-axis sahaja? Behavior force. Behavior, maksud dia behavior tu adalah dalam maksudnya y saja tu kot rasanya. Yang contoh ni tadi. Saya tak cakap dia dalam behavior force punya ni. Dia sebenarnya kalau ikut sini dia hanya ada satu direction ni. Dia bukan dalam bentuk, dia bukan where exist. Dia sebenarnya lebih pada satu direction saja. Cuma awal-awal ni bila kita letak dia akan macam ke atas. Di default setting dia gitulah. Okay. Okay, nak import gambar dari foto, okay pakai floating tadi. Kita pakai, okay, kena pakai floating. Okay. Untuk yang import gambar nanti masukkan dalam masukkan dalam Reality Composer ni, nanti saya akan buat video lah. Sebab saya tak boleh nak tunjuk sini sebab dalam Zoom ni dia tak boleh nak floating view.
secara automatik Ya. nanti dia tendang saya keluar. Tak apa, saya akan buat. Tendang automatik dia keluar. Okay. Nanti kita akan share di grup Telegram lah. Alright. Okay. Macam mana nak buat lebih pada satu behavior? Boleh. Tambah je. Tambah saja kat tepi ni kita boleh tambah. So itu tadi dekat sini better kita letak beberapa nama lah. So macam ni kita boleh letak tambah, tekan. Kita boleh buat scenery lain pula ataupun animation lain. Contohnya bila saya start custom flip apa yang sesuai. Contohnya lah start hidden ni bila saya klik start hidden, contoh start hidden. So since start ni saya ini kalau secara automatik dia akan awal-awal sini akan hilang. Contohnya kalau saya nak hilangkan box ni. Awal-awal ni dia akan hilang lah. So maksudnya saya tekan choose, saya tekan box ni. Okay. And then done. So maksudnya sini lepas dia dah siap boleh try tengok play. So maksudnya sini kalau untuk scenery ni secara automatik box ni awal-awal dia dah hide kan. Itu contoh dia. Maksudnya kita boleh susun kat tepi ni behavior. Katakanlah kalau behavior ni nak gerak ke atas, kita susun ni atas dulu. Kita boleh susunkan sequence ni. Okay. Cuma itulah bila saya masuk part behavior ni sebenarnya banyak juga ni. Cara-cara nak susun, macam mana nak buat animation. Tapi saya rasa, insyaAllah esok Ustaz Syukri akan terangkan lebih detail berkaitan dengan sequence macam mana kita nak buat animation. Okay. Mungkin soalan terakhir Dr. Nizam, macam mana nak share, kata kalau nak export lah kepada macam nak export pada kawan-kawan, nak bagi pada kawan yang lain, cara yang terbaik. Yang pertama, nanti kalau kita dah ada ni sebenarnya untuk competition ni yang paling penting nanti dekat button tepi ni ada tiga titik ni bila kita tekan. Lepas tu export. Okay, yang export ni bila kita klik, untuk pertandingan ni hanya select yang ni saja, USDV. Yang ni nanti kita akan export lah ataupun Dr. Hafizah akan tunjukkan file apa yang kita akan terima untuk pertandingan. Tapi untuk rakan-rakan, okay, untuk rakan-rakan macam nak share file-file ni semua, just keluar saja, pergi dekat projek ni, tekan projek, keluar. Ni file yang tadi. File ni je. Just boleh share ataupun itulah hantar melalui email ke apa, file ni hantar kepada kawan-kawan. So kawan-kawan pun bila buka pun dia akan terus buka projek ni. Untuk mudahkan dekat nama projek ni, tekan dekat nama projek, tukarlah nama apa projek tu. Design, contohnya lah design thinking. Design thinking. Thinking. Okay. Lepas tu done. Itu contoh dia. So yang pasti sentiasa tukarlah, kalau tak nanti nama sentiasa sama je. So design thinking nanti yang inilah yang akan dihantarkan kepada rakan-rakan. Maksudnya rakan-rakan pun boleh masukkan jugalah, boleh continue part ni apa, masukkan animation ke apa, yang ini kita boleh gunakan nanti. Alright?